Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PK. Untuk tadi hari ini ialah tayamum. Jom kita sama-sama tengok video ini. Jom kita belajar apakah itu tayamum. Pada suatu hari, Hisham telah ditimpa kemalangan. Tangannya cedera dan disimin. Hisham tidak tahu bagaimana dia hendak solat, sedangkan dia tidak boleh mengambil wuduk dengan sempurna. Ustazah, bolehkah saya hendak solat dalam keadaan begini? Ya, solat tetap wajib ditunaikan dalam apa jua keadaan. Bagaimana saya hendak solat sedangkan tangan saya bersimin dan tidak boleh terkena air atau wuduk? Kamu boleh bertayamum bagi menggantikan wuduk. Tayamum, apakah itu tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Artinya, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Nak tahu tak kisah diturunkan ayat berkenaan dengan tayamum ini? Dalam satu perjalanan, Siti Aisyah radhiyallahu anha telah kehilangan seutas rantai yang dipinjam daripada Siti Asma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa orang sahabat mencarinya. Ketika tiba waktu solat, mereka solat tanpa wuduk. Setelah mereka bertemu semula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaporkan kepada baginda bahawa mereka solat tanpa wuduk. Lalu Allah menurunkan ayat tayamum tersebut. Tayamum merupakan anugerah Allah yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sahaja. Oh, jadi kita boleh bertayamum apabila kita sakit dan tidak boleh berwuduk. Bukan sakit sahaja, malah banyak sebab lain yang mengharuskan kita bertayamum. Jom kita belajar sebab-sebab yang diharuskan bertayamum. Sebab yang pertama ialah ketiadaan air, iaitu air mutlak. Sebab yang kedua, ada air tetapi hanya cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Sebab yang ketiga, tidak dapat menggunakan air disebabkan penyakit yang dihidapi. Dan sebab yang keempat, apabila penggunaan air boleh membahayakan kesihatan dan nyawa, contohnya dengan cuaca yang terlalu sejuk. Oh, apakah bahan untuk bertayamum? Bahan untuk tayamum ialah debu tanah yang bersih dan suci. Adik-adik tahu tak,
tanah ada pelbagai warna seperti merah atau hitam. Kemudian pilih juga yang tidak dikategorikan sebagai abu. Pastikan tanah tersebut berada di dalam keadaan yang suci dan tidak bernajis. Dan pastikan juga debu tanah tersebut bukanlah mustakmal. Dan pastikan juga debu tanah tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. Apakah pula syarat tayamum? Syarat tayamum yang pertama ialah ketiadaan air. Pastikan kita telah mencari air terlebih dahulu sehingga apabila kita tidak menemuinya barulah boleh bertayamum. Syarat yang kedua, keuzuran kerana sakit yang tidak boleh menggunakan air. Contohnya mendapat penyakit seperti penyakit kulit dan cuaca yang terlalu sejuk yang tidak memungkinkan kita terkena air. Syarat yang ketiga, air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting sahaja, seperti untuk makan dan minum dan untuk ternakan. Syarat yang keempat, tayamum hanya boleh dilakukan setelah masuk waktu solat. Dan syarat yang terakhir, menggunakan debu tanah yang suci. Sebelum itu, pastikan tubuh badan kita telah bersih dari najis sebelum bertayamum. Apakah pula rukun tayamum? Rukun tayamum ialah: yang pertama adalah niat ketika memulakan tayamum. Kita mesti berniat sebelum menyapu muka dengan tangan yang ada debu. Lafaz niat tayamum: Nawaitut tayamuma listibahati solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Sapu keseluruhan muka seperti mana ketika berwuduk, iaitu dari atas dahi ke dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga siku. Menyapu tangan kanan terlebih dahulu dari hujung jari hingga ke siku. Ulang semula ke atas tangan kiri. Yang keempat, tertib mesti dilakukan mengikut urutan seperti yang disebut tadi. Apakah pula sunat tayamum? Perkara-perkara sunat semasa bertayamum. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mula menepuk tangan ke debu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua-dua belah tangan. Dan yang keempat, mendahulukan anggota yang kanan. Adik-adik, sunat juga bagi kita untuk melebihi sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Dan tidak menyapu lebih dari sekali, ya. Apakah perkara yang membatalkan tayamum? Perkara yang membatalkan tayamum ialah: yang pertama, murtad. Murtad ialah keluar daripada agama Islam. Yang kedua, sembuh daripada sakit. Hilang keuzuran bagi mereka yang bertayamum kerana sakit. Yang ketiga, luput waktu solat. Apabila luput waktu solat, maka tayamum kita akan terbatal. Yang keempat,
ada air sebelum solat. Dan yang kelima, melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya, perkara-perkara yang membatalkan wuduk juga akan membatalkan tayamum. Contohnya seperti keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, tidur dalam keadaan tidak tetap punggung, hilang akal, bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dan menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa alas. Bagaimana kaifiat tayamum? Kaifiat tayamum: sambil berniat, lekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu tanah yang suci, lalu disapukan ke muka. Jangan lupa melaga-lagakan kedua-dua belah tangan bagi menipiskan debu. Setelah itu, lekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci, lalu menyapu tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku, diikuti tangan sebelah kiri. Hikmah bertayamum: yang pertama, dapat memberi kemudahan kepada orang yang uzur. Yang kedua, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Juga membuktikan betapa pentingnya ibadah solat. Tahukah adik-adik, tayamum hanya untuk sekali solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Jadi, amalkanlah menunaikan solat fardu dalam apa jua keadaan. Jangan banyak alasan ya.